Ya, itulah suasana pagi di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Kita sudah pun masuk minggu ketiga untuk kita berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak dan sudah pastinya kebiasaannya jalan-jalan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur masih lagi sesak dan juga trafik dilaporkan makin meningkat. Untuk anda yang merancang perjalanan anda ataupun anda yang masih di rumah, terima kasih kerana menonton kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya Ismail Adnan dan saya Syafika Isak. Hari 20 April 2022 kita akan bersiaran bermula sekarang hingga jam 11 pagi. Pastinya di saluran berita ATM My Freeview 123 TV1. Anda juga boleh saksikan kami melalui aplikasi ATM Klik dan jangan lupa untuk mengikuti kami di semua platform media sosial seperti di Instagram, YouTube, Facebook dan juga TikTok. Sepanjang bulan Ramadan ini ATM memang ada banyak pengisian dan pelbagai program yang diadakan. Ini yang berlaku semalam di mana majlis iftar keluarga best ataupun berita ehwal semasa di Angkasa Puri, di mana semalam Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud dalam majlis khatam Al-Quran dan iftar keluarga Ketua Pengarah Penyiaran bersama keluarga best di Wisma Prita Angkasa Puri. Okey, perkongsian juga dengan majlis khatam dan juga majlis berbuka puasa dimulakan sekitar 5.30 petang. Juga turut diserikan dengan tazkirah Ramadan oleh Datuk Cik Roslan yang kemudian turut mengimamkan solat maghrib secara berjemaah. Ini kita akan kongsikan seketika nanti dalam paparan penuh apakah yang berlangsung secara penuh dan juga imbasannya yang berlaku semalam pada waktu majlis yang kita laksanakan di Wisma Berita Angkasa Puri. Namun begitu, kita juga nak bercerita berkenaan tentang ini dia wang KWSP ataupun bagi mereka yang memohon untuk pengeluaran KWSP, untuk mereka yang belum diluluskan ataupun sedang dalam proses permohonan untuk mendapat kelulusan seperti dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, akan dimasukkan dalam tempoh terdekat khususnya sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri, dan bukan semua permohonan pengeluaran khas KWSP dimasukkan ke akaun semua pemohon pada 18 April, cuma ia akan dilakukan secara berperingkat. Dan untuk ini KWSP Syafika menerima 5.3 juta permohonan dengan jumlah pengeluaran 40.1 bilion ringgit. Ya, kata kunci di sini ialah walaupun telah pun dinyatakan 18 April diberikan ataupun dimasukkan ke dalam akaun anggaran, tetapi ianya secara berperingkat. Jadi seperti mana Tengku Zafrul katakan, sabar. Sabar itu indah. Jadi berkaitan dengan Ramadan juga, kita nak lihat berita seterusnya. Ini yang berkaitan dengan harga tiket kapal terbang. Musim perayaan turun 30%. Ekoran daripada adanya beberapa bantahan dan juga ada beberapa aduan yang mengatakan harga tiket kapal terbang yang meningkat 500%. Jadi kalau kita lihat di sini, peningkatan harga tiket penerbangan dua hala ke Sabah dan Sarawak menjadi tajuk perbualan hangat apabila laman web syarikat penerbangan menunjukkan peningkatan sehingga 2,000 berbanding 3,000 sebelum ini. Ini yang menjadi punca utama mengapa sebenarnya pihak kerajaan mengambil langkah untuk memastikan harga tiket kapal terbang ini turun 30% dan untuk menjadikan keluarga Malaysia kita lebih mudah untuk balik ke Sarawak dan juga Sabah di musim perayaan ini. Okey, Syafiqah tak balik Sabah raya di sini saja. Raya jadi, sini. Ini tidak terpakailah untuk Syafiqah. Itulah pasal raya bersama keluarga best lah dan juga Ses. InsyaAllah. Kita nantikan Syafiqah mungkin di raya kedua dan raya ketiga. InsyaAllah. Okey, seterusnya juga kerajaan akan ada melaksanakan perancangan untuk subsidi haji bersasar. Walaupun kita lihat peningkatan untuk kos haji bagi jemaah yang akan menunaikan haji telah pun meningkat seperti diumumkan oleh kerajaan Arab Saudi, namun begitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliawal Agam Datuk Idris Ahmad berkata pemberian subsidi itu ada cadangan untuk memberi tumpuan kepada golongan yang memerlukan, khususnya kepada golongan B40, dan juga pemberian subsidi haji secara bersasar terutama kepada golongan tersebut akan dipertimbangkan dari semasa ke semasa. Dan ini juga dinyatakan beliau dalam satu wawancara, dan juga keutamaan diberikan kepada golongan B40 khususnya melihatkan kepada peningkatan sehingga 25,000 dan jemaah pada ketika ini hanya membayar 9,980 ringgit. Jadi ini merupakan menunjukkan bahawa prihatinnya sebenarnya pihak kerajaan terutamanya kepada mereka yang berada di golongan B40. Dan hari ini sebenarnya di Selamat Pagi Malaysia juga kita akan berikan tumpuan kepada topik I Biaya, di mana bagaimana I Biaya ini menjadikan kepada mereka yang B40 dan juga M40 khususnya kepada yang tidak ada pendapatan tetap mampu untuk memiliki rumah sendiri. Jadi kalau sebelum ini hanya mampu lihat, tapi sekarang ini mampu memiliki. Jadi itu yang akan kita bincangkan dalam Selamat Pagi Malaysia sebentar saja lagi. Tapi ini yang sebenarnya menjadi tumpuan dunia, di mana Malaysia juga mengutuk sekeras-kerasnya serangan tentera penjajah Israel ke atas penduduk awam dan jemaah Palestin di Masjid Al-Aqsa pada 15 April 2022. Okey,
serangan masih lagi berlaku di beberapa kawasan persempadanan Israel dan juga Palestin dan juga kawasan yang didiami oleh tentera Zionis di Palestin. Namun begitu, kita juga melihat provokasi Islamofobia. Negara Pakistan menyertai Malaysia dan negara-negara Islam untuk mengutuk rancangan kumpulan pelampau bakar Al-Quran di bandar-bandar di Sweden. Ini susulan daripada situasi kes yang melibatkan ada pelampau-pelampau agama membakar Al-Quran dan juga tindakan ini telah pun dikutuk sekeras-kerasnya oleh negara-negara Islam, khususnya dengan inisiatif dan juga apa yang dilaksanakan oleh negara Pakistan. Setiausaha Agung OIC Hussein Brahim Taha dan beberapa negara Islam termasuk Arab Saudi, Iraq dan Turki mengecam provokasi terancam tersebut. Seterusnya kita nak lihat ini di mana agihan bantuan banjir kepada usahawan informal dan juga mikro selesai sebelum Aidilfitri. Jadi ini yang telah pun dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar, di mana buat masa sekarang terdapat kira-kira 1,300 usahawan masih belum menerima bantuan 3,000 dan dijangka pembayaran akan dibuat dalam masa yang terdekat. Geran bantuan melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta itu diuruskan oleh Tekun dengan kerjasama Amanah Ittihad Malaysia. Seterusnya kita saksikan ada sedikit perkongsian juga modus operandi scam ataupun scammer dalam talian ini tertinggi dilaporkan. Ini juga turut dinyatakan oleh Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Antara modus operandinya adalah menggodam maklumat termasuk gambar dan video peribadi selepas semangsa memuat turun beberapa aplikasi dalam peranti mereka dan digunakan. Jadi ini merupakan kerisauan dan juga amaran kepada pengguna-pengguna telefon bimbit khususnya pada ketika anda ingin memuat turun sebarang aplikasi yang mencurigakan dan juga tidak mendapat verifikasi pengesahan daripada penyedia platform khususnya di Apple Store dan juga Google Play. Jadi kita harapkan agar anda lebih berhati-hati dan juga lebih melihat perkara ini sebagai isu yang lebih perlu diberikan perhatian. Ini sedikit mengenai perkembangan COVID-19 di Malaysia. Tiada negeri catat penggunaan katil ICU PKRC lebih daripada 50%. Sementara itu, kadar keboleh jangkitan COVID-19 dicatatkan di seluruh negara ialah 0.88 dengan Selangor merekodkan nilai tertinggi iaitu 0.91. Jadi dalam fasa peralihan endemik ini, kita masih lagi menasihatkan anda supaya sentiasa menjaga keselamatan diri anda, memakai pelitup separuh muka dan yang paling penting ialah untuk mendapatkan suntikan vaksin. Kepada mereka yang belum lagi mengambil dos tambahan ataupun booster, pastikan anda melakukan sedemikian, termasuklah PIC Kids yang selepas ini mungkin sudah tidak ada, subsidinya tak perlu dibayar pula. Okey, itu antara perkongsian kita dapat bawakan bersama dengan anda. Sedikit berkenaan, kita juga akan bersama dengan sahabat kita di Sabah FM hari ini juga sambutan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, antara fakulti undang-undang yang paling lama di negara kita, dan juga kita akan bersama dengan Andika dan Azam Syam seketika nanti. Berturut bersama dengan kita adalah berkenaan Karnival Semarak Kurnia. Ya, jadi semua ini sebentar saja lagi sebab kita akan berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia.